Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidda wa alal kufari rahama'u bainahum. Hingga akhir ayat sadaqallahu alazim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Berbagai-bagai lagi nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat kita dapat berkumpul bersama-sama, duduk dalam majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana turunnya para malaikat-malaikat roh-roh dengan biizni rabbihim min kulli dengan suruhan daripada Allah. Maka dikelilingi kita ini dengan keindahan semula jadi yang Allah ciptakan di tempat yang penuh barakah ini, di bumi, berada kita di Perlis Kanga ni. Alhamdulillah, berada dalam suasana yang cukup nyaman, tenteram, di mana kita di mana pun dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah diri keesaannya mengesakan dirinya sendiri, cukup sempurna, cukup aman, tenteram tanpa memerlukan yang lain. Begitulah keadaan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kurnia yang besar, di mana hilang keakuan diri kita. Semata-mata yang ada adalah keagungan, keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dirasai. Tidak ada nikmat yang lebih besar lagi. Di mana itulah matlamat ataupun ala tujuan hidup kita ini, tidak lain mengesakannya seperti mana dia mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, di mana ayat yang dibacakan tadi sebentar tadi, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asida walal kufar, maka kita diberitahu bahawa Muhammad itu, surah Al-Fat ayat 29 ni, Muhammad itu adalah Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Bila disebut Muhammad, maka kita harus mengetahui Muhammad yang awal, iaitu mula awal yang Allah ciptakan daripada keagungan kesempurnaan dirinya. Maka Allah zahirkan, supaya dapat kita kenali, maka Allah zahirkan yang bernama awal, iaitu Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad SAW yang awal, yang dalam batin dari diri Nabi Muhammad SAW yang ada sebelum ada para Nabi, para malaikat, sebelum ada syurga, neraka, Lauh Mahfuz, semuanya belum ada. Maka pertama-tama Allah ciptakan, Allah zahirkan adalah daripada Nur Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang bernama awalnya iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mengelilingi sekalian alam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu rahsia alam ini adalah berada di dalam pembenaran Allah Subhanahu, pembenaran Rasulullah SAW. Maka segala pembenaran itu ada di dalam. Maka Nur Muhammad ni mengelilingi. Dia ini nurku ni seperti di belon.
makin membesar. Nur Muhammad ni makin membesar. Jadi sekian alam ni makin membesar. Kita tak tahu besar mana sekian alam ni. Kita pun tak mampu sebab dia makin membesar. Makin membesar macam cikgu apa ni, Ustaz Auza'i punya Al-Masri punya kereta. Diisi berapa pun boleh muat. Siapa je nak masuk. Anak satu, anak dua, anak tujuh, anak lapan nanti pun masuklah siapa pun. Yang penting Ustaz Auza'i dapat mandu seorang-seorang. Yang lain yang azab kau kat belakang. Itu tadi membesar, kereta tu membesar. Bukan tak muat. Masuklah, dia tak kira. Jangan kena tahan sudah. Itu tadi. Itu nikmatnya tadi. Dia jadi besar. Bila kita tu kenal Nur Muhammad ni, hidup kita ni membesar. Kita sentiasa rasakan kebesaran Allah SWT. Sebab makin lama makin kita rasa nikmat dengan Allah, tenggelam lah. Bertambah lazat kita dengan Allah, iaitu mengesakan dia, membesarkan dia, hilang keakuan diri kita. Bertambah rasa nikmat, tak mampu kita. Ni hari berapa je nikmat dia bagi. Besok nikmat lagi dengan dia, nikmat. Maka itu yang kita nak ceritakan tadi. Kalau awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah, itu bagi orang awam, permulaan dia tu, maknanya penghabisannya tu awaluddin ma'rifatullah, orang-orang awam lah. Tapi bagi orang-orang ahli Allah, dia bukan permulaan dah. Dia dah duduk bukannya ma'rifatullah, dia dah tenggelam di dalam ma'rifatullah. Dia dah tenggelam, yang saya bagi tahu tu makna dia dah duduk di dalam zat. Tapi bukanlah dia tu zat, kan dah bagi tahu tak ada. Awaluddin tu baru nak kenal makrifat, baru nak kenal Allah. Tapi ni dia dah dikenalkan oleh Allah, tak ada diri. Dia namakan dirinya seperti Allah, maknanya diri dia sendirilah Allah SWT tu. Yang dibagi tahu kalimat rahsia tu tadi. Rahsia Allah asyik dengan diri dia. Ni nama dia apa? Kun wazak zakti tu zatul muntalah nurun zatiyah zatul haq. Dia duduk dalam keadaan dia syok dengan diri sendiri, tanpa ada perlu. Syok sempurna, syok. Maka kita tempat kembali kita situlah. Tak ada tenggelam, syok. Tak ada yang lebih syok lagi. Kalau syurga tu memang syok. Tapi itu baru percikkan. Kalau suara Nabi Daud tu baru percikkan suara merdu Nabi Daud. Tu tadi. Ini kita tenggelam dalam, ya Allah, kenikmatan yang wa amma bin ni'mati rabbika. Nikmat yang Allah tenggelamkan kita dalam dirinya tu tadi. Baru kita tahu kita ni tak ada dia. Ya Allah. Itu yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Hadis sampaikan. Kita tak lama lagi sampai di bulan Rabiul Awal. Berapa hari lagi? Tak lama lagi. Ni sekarang berapa Rejab? Ya. Berapa Rejab? Rabiul Awal ya. Suasana tu tadi, kegembiraan tu tadi. Bukan makna kita sekarang ni pun kita sentiasa membawa awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Bila kita dah kenal awal Muhammad tu, kita tahu sekalian alam ni yang menzahirkan ni adalah diri Muhammad. Diri Muhammad tak lain sifat tu. Jadi awal tu kita nak faham awal tu untuk kita pun, dia tu sekian alam, dia yang menyuluh. Maknanya sekian alam ni bumi baru. Kecil je bumi ni. Kecil je. Banyak lagi, berjuta-juta lagi planet-planet yang lain. Yang lebih besar lagi daripada bumi. Bumi yang paling kecil. Dan kemudian sekian alam tu menutupi dengan cahaya Nur Muhammad. Dan belum ada lagi di dalamnya Nur Muhammad dan mengelilingi dan sentiasa membesarkan Allah, membesarkan tanda nur tu membesarkan Allah, iaitu sifatullah. Nur Muhammad tu sifat Allah, membesarkan dirinya sendiri. Tandanya, Allah bagi tandanya adalah Nur Muhammad membesar. Lalu Allah daripada Nur Muhammad tu mahu Allah ciptakan yang lain, baru ciptakan syurga, neraka, planet, semua terjadi duduk di dalam, dikelilingi oleh Nur Muhammad. Hanya orang yang dah sampai kepada Nur Muhammad, tenggelam, lebur, bawa kepada Ahmad dan keesaan Ahad Allah, baru dia akan boleh nampak sekalian alam ni ditakbiri oleh Nur Muhammad ataupun sifatullah yang mengatur. Dan sifatullah tak lain mesti ada diri yang tadi, yang esa tu tadi. Bukan namanya sifat tu dua. Daripada dirinya lah terjadi
Jadi nama yang betul-betul yang tak bernama adalah dirinya, iaitu Esa. Maknanya kita jangan langgar batasan ataupun sempadan Laisa tadi. Tidak boleh kita sebab sampai situ harus binasa. Memang itu je. Nak sampai kena binasa baru sampai. Kalau ada keakuan diri kata aku engkau tak boleh. Itu masih nafsu lagi. Aku engkau tak boleh. Ada dua. Aku yang sembah engkau suruh aku sembah. Tak. Maknanya dia sampai tu nanti kemuncak dia adalah dia hanya menyembah diri. Kita je angan-angan bila tak kenal lagi. Bila kita dah sampai, kita dah kenal, maka nikmat ya Allah. Kita telah mendapat jalan kembali ke rahmatullah. Bukan tunggu bila kita sakaratul maut. Sekarang ni sih. Itu bila ditanya kepada wali Allah Syekh Siti Jenar, kata, mati dengan hidup mana dia pilih? Syekh Siti Jenar kata, dua dia tak pilih. Sebab apa? Dia kata, dia dah tak ada. Hidup pun tak ada, mati pun tak ada. Dia kata. Dia dah mencapai kepada, makna yang hidup hanya Allah. Maka dia tak ada istilah ada hidup, ada mati. Orang yang dah sampai kebahagiaan, orang yang dah sampai ke puncak ketenangan, dia hanya rasa yang hidup hanya Allah. Yang berkata-kata hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang beramal hanya Allah, yang memuji hanya Allah, yang asyik hanya Allah. Dia dah duduk situ dalam keadaan dia dah tak ada kerisauan dah. Itu taraf-taraf para rasul, para nabi, para wali Allah. Dia tak ada risau. Yang dia risau tu musuh dia adalah keakuan diri dia. Betul-betul dia jadikan itu musuh diri dia, tu musuh dia kata. Dia dah berperang lawan hawa nafsu dia tu sampai Allah tundukkan hawa nafsu dia. Tanda dia Allah bersihkan dia, Allah yang bersihkan dia, Allah yang bersihkan dia hingga tak ada keakuan diri. Tanda bersih itu adalah tak ada lagi rasa keakuan diri dan betul-betul rasakan keesaan Allah semua dah. Subhanallah. Nikmatnya duduk tak dapat nak ucapkan, tak dapat. Rasulullah SAW sampai bagi tahu, aku tak mampu nak ucapkan. Maknanya, sesuatu yang kau berikan nikmat mengesakan kau tadi. Tak dapat nak ucapkan macam mana nikmatnya tadi. Tak dapat nak nikmat terlampau nikmat sangat. Maknanya tenggelam. Keasyikan dengan Allah SWT. Allah lebuk je Allah. Hanya orang-orang yang merasai dapat menyelam maknanya. Ini lautan ahadiyah. Lautan yang penuh dengan ketenangan. Ya Allah. Jadi di situ. Jadi Rasulullah SAW maknanya huwal awal. Dia yang awal sekali. Belum ada apa. Wal awal tu maknanya dalam diri Rasulullah tu maknanya ada nur Muhammad tu. Makna kalau Nabi Yusuf daripada wajah cantik Nur Muhammad tu tadi. Jadi bila terjadi, saya cerita sikit, bila terjadi Nur Muhammad, maka dia duduk dalam satu kendil cahaya yang besar, yang tak mampu, lebih besar daripada sekian alam ni. Maka di situ Allah jadikan roh-roh para nabi, roh-roh baru. Jadi roh-roh tu berkitar tawaf di tempat kendil cahaya yang dalam tu ada Nur Muhammad. Berputar. Jadi berkitar yang melihat wajah Nur Muhammad dalam tu, jadi Nabi Yusuf. Itu baru melihat Nur Muhammad. Jadi indahnya cahayanya, maknanya cantiknya Nabi Yusuf. Sebab Nur Muhammad ni berasal daripada Nur Allah Zat Subhanahu Wa Ta'ala. Specialnya tu. Tingginya darjat Muhammad SAW tadi kerana dia bersendiri. Yang lain berasal daripada Nabi Daud. Dengar suara, lihat suara Nur Muhammad tu. Jadi dia suara dia merdu. Tu tadi suara Nur Muhammad punya suara tadi. Suaranya tadi ya Allah. Indah ya Allah, sangat merdunya tadi. Sampai dengar Nabi Daud aja dah. Suara Nabi Daud dah. Dia jadi banyak lagi. Maknanya kalau nak diceritakan panjang. Semuanya berasal daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad tu daripada Nur Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak lain yang ada hanya sebenarnya Allah nak ingin dikenali, dia jadikan Nur Muhammad. Jadi tak lain Nur Muhammad tu daripada Allah. Bukan ada dua pun, bukan ada banyak yang bukan menunjukkan esa je. Pandangan satu pada
banyak-banyak pada tetap esa satu juga. Cuma dia nak menceritakan supaya ingin dikenali. Maka tu kenali tu apa? Untuk merasakan dia keasyikkan diri dia suka. Dia tajalikan semua. Macam-macam dia tajalikan. Baik ke buruk ke apa pun dia semua Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Bila kita duduk buangkan keakuan diri, baru kita nampak semua ni diatur oleh Allah. Tak ada satu pun halus zarah mana atau bagi yang gaib yang kita tak nampak. Malaikat ke, jin ke kita tak nampak dia apa hijabkan oleh Allah. Tetap juga semua diatur oleh Allah Subhanahu Taala. Bila kita selalu pegang keadaan ni, kita akan dibukakan oleh Allah keagungan kebesaran Allah yang tadi yang kita tak nampak tu dia bagi nampak. Tapi bila kita tak yakin di situ, kita masih nampak makhluk ni ada kuasa, makhluk ni. Sebenarnya kita kena nampak makhluk tu ada kuasa, tapi kuasa yang diberikan daripada Allah. Itu harus kita nampak. Kita hidupkan dalam kehidupan kita. Dulu saya pernah 1 minggu lebih, dekat 10 hari saya tak boleh keluar rumah. Jenis makhluk Allah yang saya bila keluar rumah dia suka terperanjat yang gitu. Yang tak nampak ni. Tiba-tiba dia nyongok belakang pintu. Tiba-tiba kan dia luar pagar. Tiba-tiba. Jenis Allah nak perlihat yang jenis makhluk Allah yang dia boleh tiba-tiba ya dia apa tu hilang. Tiba-tiba. Jadi bukan kata kita ni hebat, tapi bila Allah nak perlihatkan kepada kita ada jenis makhluk yang gitu. Dan banyak lagi yang kita tak tahu kalau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, lemas kita. Tak boleh bergerak kita ke mana-mana. Semua gini-gini banyak sangat pantang dia. Gini kita jalan kat wire-wire ni, tak ada wire Alhamdulillah. Wire-wire elektrik yang tepi-tepi jalan yang menyilang-nyilang tu tempat-tempat setan, tempat-tempat jin terkencing-kencing di situ. Tu pasal kita kena bawa kenderaan, bawa apa, ingat-ingat. Kita kena berzikir banyak-banyak. Supaya kita lalu dia dengar zikir Allah, dia cabut. Tapi dia paling suka kat wire-wire elektrik ni, talian-talian Yahudi ni, dia memang suka kencing. Ni hari saya kena cakap lah. Pasal kita duduk sekarang ni tak ada. Ni tak ada. Tu habis awas. Siapa yang bawa motor apa menyanyi ke apa benda, bawa pula nasi, dia kencing kat nasi. Si Haji ni mengarut dah. Terserah. Cuba kau zikirkan nasi tu, beli kat kedai, bawa kau zikirkan selawat. Lepas tu kau makan. Seminggu je. Lepas tu kau tak usah zikirkan kau. Tengok. Macam mana keadaan ibadah. Badan kamu macam mana rasa. Makanan yang telah dikencingkan oleh setan dan juga kuncu-kuncu dia tadi, kau tak sedar. Tu kita nak beli-beli kedai-kedai ke apa ke, dia buat roti canai, dia teba, dia selawat, dia buat. Kita nak cari kedai-kedai macam tu yang mengingat Allah. Kalau tidak, ada makhluk Allah. Kedai-kedai mama India apa semua yang tak solat ni semua kan. Nampak dia kita nampak benda tu dia dengan teba kencing kan kat dia, teba sekali dengan air kencing gitu. Roti canai air kencing setan. Kita pun makan sedapnya mamak tu. Kita dah jahil kan. Nampak. Tapi kalau orang-orang ahli Allah dia nampak, tak boleh. Tak boleh. Allah tak gerakkan pergi situ. Allah jaga pemakanan, ya kan? Supaya nak jaga kesucian. Kita tak tahu benda ni dia halus. Rohaniah kita makanan dia halus. Kan kita nak makan benda tu je. Dia ni kita rohaniah kita supaya nak mengesakan kepada Allah. Kita kata Muhammad tu Rasulullah. Muhammad tu ada awal, ada akhir, ada zahir, ada bah. Tapi yang awal Muhammad adalah nur Nabi Muhammad. Dia terjadi daripada nur zat Allah Subhanahu special kita. Langsung daripada nur Muhammad SAW. Dan kita daripada nur Muhammad roh. Tetap juga daripada Allah, tapi dia dah kedua. Dan Nur Muhammad tu tetaplah dia juga, tapi yang pertamanya Nur pertama-tama awal. Baru akhir zahibah batin yang tak lain. Tu dia juga insya-Allah. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita, tak ada yang lain dalam hidup kita. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Semuanya dia. Cuma kita nak hidupkan. Dalam kita, luar kita, semuanya hak Allah SWT.
Sampaikan kita nak bergerak, sampaikan kita nak bernafas, sampaikan fikiran yang datang. Semua kita nak olahkan, tauhidkan dia je. Wal awal, akhir, zahir, batin. Tu zikir-zikir para-para apa? Rasul-rasul, nabi-nabi, waliullah. Zikir dia huwal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal. Sebab dia nak olahkan semua, tak ada dia. Awal pun Allah, akhir pun, zahir pun Allah, batin pun. Semuanya dia Esa. Di dalam kalimah 4. Alif, lam, lam, ha. Awal, akhir, zahir, mim, ha, mim, dal. Alif, lam, lam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Empat sifat tu tadi bermain dalam diri, tak ada keakuan. Dihidupkan. Jadi olahkan. Kita ni beruntung sebab ini adalah hak Allah SWT untuk memberikan kepada kita langsung minallah, dari Allah. Dari Allah langsung Allah bagi faham kepada kita supaya jangan ada lagi keakuan, supaya kau sentiasa ada aku je, kembali pada aku. Tetap di situ. Di situ tak ada lagi lah. Itulah ada tujuan kita sebenarnya. Saya rasa sikit sampai situ dulu. Kita minta Al-Fadil Ustaz Auza'i bagi pencerahan sikit. Dan juga Syekh Hatib juga. InsyaAllah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah wa alaihi wasallam. Cahaya atas cahaya, nurun ala nur. Nabi Muhammad sudah tiada tetapi berada bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya ilmu Allah ini sangatlah luas. Setara mana ilmu Allah itu luas, sudah terpatri di dalam Al-Quran. Jikalau kita tak tahulah seluas mana ilmu Allah ini, Allah letakkan suatu bidalan wa yadribul amsal. Dia rotan kita. Doroba ni boleh jadi maksud rotan. Pukul, cambuk, godam, hempuk. Amsal dengan analogi, supaya kita mendekati kepada faham. Kita masih lagi tak faham, tetapi mudah-mudahan kalau kita baik sangka, kita mempunyai hati yang berkasih sayang, insya-Allah kita mendekati hari demi hari kepada al-fahmu. Kalau tidak, kita terpaksa menunggu al-fahmu itu datang. Kita tak boleh tunggu. Kita tak boleh duduk saja. Kenapa? Sebab kita diberikan oleh Allah setiap detik, setiap masa yang berlalu, diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah modal. Kita masih bernyawa, nafas masih turun naik, itu modal. Kita masih lagi diberi makan oleh Allah, itu modal. Kita masih diberi pakaian oleh Allah, itu modal. Kita masih diberikan sihat oleh Allah, itu modal. Kita masih diberikan waktu oleh Allah, itu modal. Kita masih ada kenderaan untuk main, itu modal. Semua Allah yang kasih. Oleh kerana tiap-tiap hari celik-celik mata, modal itu duk ada, duk main,
maka kita perlu jalan. Kita perlu jalan menuju pada Allah. Sebab Allah pun bagi dalil suruh kita ni pi kat dia, jangan tunggu dia. Dia memang duk sedia dah, duk dekat dengan kita. Masalahnya kita ni tak rasa. Jadi Allah kata, hampa mai kat aku jalan, aku pi kat hampa berlari. Hampa mai berlari, aku pi lagi laju pada tu. Hampa ingat kat aku dalam majlis, aku ingat kat hampa dalam majlis yang lebih besar lagi daripada hampa majlis hampa. Tu dia. Makna kata, apa yang kita nak kata, the first step tu kita yang mulakan dulu. Hampa mai kat aku berjalan, aku mai kat hampa berlari. Maknanya cerita dalam cinta ni, kisah ni, kita kena pergi dulu. Kita kena make the first step tu, kita dulu kena take an action, kena take effort, kena buat pilihan. Kita kena buat pilihan dalam hidup untuk berada di mana. Berada di sana, berada di sini, berada di atas, berada di bawah. Bagaimanakah cara untuk membuat pilihan yang betul? Salah satu di antara caranya ialah matikan diri. Matikan diri ini dalil dia ialah al-kayyisu. Suatu hadis Allah cerita melalui lidah Sayyidil Mursalin, Nabiul Musyaffa', Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baginda berkata, Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Tak apa, cukuplah dekat tu. Kita bersambung semula. Tiba-tiba saja apa nama ni, hadis tu hilang daripada kepala saya. La haula wala quwwata illa billah. Tak apa, nanti dia mainlah balik dengan izin Allah. Kita nak bercakap pun atas izin dia kan. Jadi bila hilang tu, maknanya kita fikir saya ada buat dosa lah, jadi hilang hadis tu daripada diri saya. Dia telah terbang. Nanti mudah-mudahan mainlah balik, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya juga mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran, dan kita semua memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia, hidayah, taufik, petunjuk, inayah dan keizinan dan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada pagi yang berkat, penuh keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dan mengumpulkan kita di Raudhatul Jannah, taman-taman syurga ini. Macam mana Ustaz kata tadi, ini taman syurga ini adalah percikan daripada syurga, Jannah Firdaus, Jannatul Firdaus yang Allah ciptakan di akhirat sana. Dan juga syurga itu pun percikan daripada Tuhan punya pemilik syurga, pencipta syurga, itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran, keagungan, kehebatan. Jadi alhamdulillah, berkumpulnya kita di sini semata-mata untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semata-mata untuk mengeluarkan keakuan diri, membuang sifat-sifat keakuan diri,
dan yang tinggal dan kita leburkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pergerakan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya Allah SWT yang merancang dan mengaturkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi Allah SWT yang mengaturkan, merancangkan, menulis skrip dan juga melaksanakan segala perancangan dia, semuanya daripada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, saya sendiri nak cuba keluarkan sedaya upaya keakuan diri supaya jangan ada langsung tak rasa aku yang buat, aku yang laksanakan, aku yang punya. Semua tu nak kena keluarkan, nak kena buang, nak kena usaha sungguh-sungguh, nak kena minta sungguh-sungguh dengan Allah SWT supaya yang tinggal hanyalah zat Allah SWT. Jadi itulah sedikit pada pagi ini, yang mana kita sama-sama berdoa supaya Allah SWT limpahkan hidayah taufiknya, inayahnya, supaya kita dapat laksanakan, kita dapat buang segala kebesaran diri kita, segala keakuan diri kita, yang tinggal zat Allah SWT. Walaupun kita di mana saja kita berada, sama ada kita seorang ke, sunyi diri ke, di khalayak ke, di tengah majlis ke dan sebagainya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nampak, yang kita rasa nikmat, kita rasa aman dan tenteram dengan nampak Allah Subhanahu Wa Taala, dan terhijab segala-gala yang lain, segala-gala makhluk, segala-gala ciptaan kebesaran dia, kenderaan dan sebagainya, rumah tangga dan sebagainya, segala kebesaran makhluk itu terhijab, dan yang berada di hadapan kita, yang kita pandang, kita nampak, kita dengar, hanyalah Zul Jalali wal Ikram, zat Allah SWT yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukashafa ghaibil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, inayahnya, rahmatnya, dapatlah kita duduk bersama-sama mendengarkan kalam daripada pembimbing rohani kita berkenaan tentang hala tuju, tak lain, tak ada cerita lain pun menghala tuju kepada ke arah keesaan Allah Taala, yang mana la ilaha illallah menafikan keakuan diri kita, yang menyatakan semuanya ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan keberuntungan kita ni dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana roh 4000 tahun dahulu sentiasa asyik mengasyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nak yang lain. Itulah yang kita nakkan, keasyikan yang sebenar-benar. Kita nak kena cari betul-betul yang tu, baru kita dapatkan keasyikan yang sebenar-benarnya, nakkan Allah aja. Jadi bukan kita nakkan Allah ni kita tak buat apa-apa, kita ni buat, tapi itu adalah atas gerak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Jangan salah faham pula. Sebelum ni Ustaz ada berkatakan, kita pun menyatakan benda ni pagi ni yang kita cerita pun, kuliah duha pada pagi ni pun sebenarnya talk. Bukan ceramah agama tapi talk. Talk tu menceritakan tentang diri dia, bukan nak ceritakan tentang diri kita. Jadi kepada yang komen tu, saya nak cakap ini talk, bukan ceramah agama. Ini talk menceritakan tentang diri Allah, bukan nak ceritakan. Kalau tentang komen tu, bukan nak ceritakan tentang orang yang komen tu, tak, bukan. Kita bukan nak cerita tentang halua telinga orang yang nak dengar YouTube ni, bukan. Sebab saya semak dari segi komen-komen tu kan, saya nak beritahu balik lah, sebab dari segi kasih sayang saya lah. Rahman Rahim Allah tak Rasul bagi tahu. Jadi tuan yang cakap tu, ini adalah talk, bukan ceramah agama. Talk tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diri kita. Bukan kita nak ceritakan ilmu kita tinggi ke tak. Kena faham tu saya jawab balik lah. Jadi itulah, kalau komen tu, komen terima datang daripada Allah Ta'ala. Kita bukan nak orang dengar ni halua telinga, bukan. Nak sedap, tak ada. Itu semua datang daripada kalam. Saya nak cakap ni pun saya tak tahu apa benda ni nak cakap pagi ni. Sebelum ni pun sama. Jadi itulah yang sebenarnya teknik
skill yang Rasulullah SAW ajar, matikan keakuan diri kita, hilangkan keakuan diri kita, baru betul datang anzala abdil kitaba wa lam yaj'alahu macam datang tu tak ada terus, datang daripada Allah. Jadi itulah yang sebenarnya untung orang dapat ni. Dia kata yang dikatakan kesedapan ni, menghilangkan keakuan diri kita ni, kita menghala tuju kepada ke arah keesaan Allah SWT. Satu kepada yang banyak kepada yang satu, esa zat dia tak ada. Itu menyatakan tu. Sedap sebenarnya, tenang. Kita nak cakap kehidupan kita ni penuh tenang, ketenangan, kenikmatan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang begini kan, orang yang dah rasai kan, dia maknanya dia masuk ke medan perang. Mula-mula tu memang nilah, masuk medan perang. Dia perang apa? Perang semua Engkau ya Allah, semua Engkau ya Allah. Bangun tidur pun atur diri aku ya Allah, wa fawwidu amri ila Allah, atur pentadbiran aku ya Allah, jangan kau atur ya Allah. Kalau aku atur hancur semua ya Allah. Engkau ya Allah. Dia serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serahkan kepada urusan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya cakap dulu, dan kalau kita kerja kat pejabat, contohlah saya bagi contoh lah, siapa yang dengar live ni, saya rasa ada sahabat kita Syaril ke sebut. Kalau dia kerja kat pejabat tu kan, kalau dia dengar ni dia senyum kot. Kalau dia kerja kat pejabat tu, satu file tu penuh kan, dia siapkan daripada atas sampai bawah. Wa fawwidu amri ila Allah. Bukan aku yang urus, Engkau ya Allah. Tu lebih kurang itulah. Nak cakap kan ringan kita sebenarnya kan. Kita jaga anak-anak buah ramai ke apa kan, pening kepala kita kan, hari-hari duk cakap masalah dia, masalah anak-anak buah kita kan. Tak apa, wa fawwidu amri ila, Engkau yang atur ya Allah, aku tak tahu ya. Apa yang kau atur tu semua jelas, Engkau lah di atas pentadbiran Engkau ya Allah. Aku tak ada apa ya Allah. Jadi kita balik, kadang-kadang saya lah dulu lah balik pukul 6 apa kan, dapat lintasan tu ya Allah kan, tenang kita kan. Kita balik pukul 6 tu balik rumah kan, ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Syaril duduk pejabat pun dia tenang dia, Syaril duduk pejabat dia tenang dia. Tu dia. Sebab dia kata dia nak tengok live ni, tolong bagi tahu ni saya bagi tahu ni live ni. Ni bukan rakaman ni Syaril. Ni live ni. Itulah. Itu sentuhan saya lah bersama-sama sahabat kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sekadar pengusian ini adalah untuk sama-sama kita bawa dan amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Saya ni pun tak ada apa pun, saya tak ada ilmu, tak ada apa, la ilma lana, tak ada, saya semua tak ada. Yang penting kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesedapan, keasyikan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang diceritakan tentang zatullah tadi, semua tu kalam-kalam Allah, kun wa zatul muntaha, zatul ha, tu semua percakapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri dia, asyik pada diri dia. Cuba kita renungkan, kita cuma dengar ulang-ulang, insya-Allah sama-sama kita akan dapat olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak dapat benda ni sebenarnya daripada Allah. Kalau ustaz siapa saya tak ingat nama ustaz tu, dia kata apa, kalau kita ada ilmu banyak pun kita akan sesat juga. Saya suka dengar siapa nama ustaz yang Kelantan tu, saya tak ingat nama dia. Ada ilmu banyak dia akan sesat juga. Tapi disebabkan hidayah Allah, rahmat Allah, dia pasti Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Jadi itulah macam yang hal tuju kita ni lah, menafikan keakuan diri kita. Itulah baru betul jalan tu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, teman-teman kita tadi, Ustaz Alang juga Syekh Latif, tidak lain semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain mengajakkan, mengesakan kepada Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Saya rasa saya tidak akan menambahkan banyak, cuma menyambungkan lagi sedikit keputusan
iaitu salah satu jalan kembali ke rahmatullah harus melalui Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah menginginkan kita supaya lebur, supaya hilang keakuan diri. Dan Rasulullah SAW telah diberitakan atau diwahyukan oleh Allah di sisi Allah dari surah Al-Fat tadi. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asida wal kufar. Allah beritahu Muhammad tu pesuruh aku. Muhammad tu pesuruh Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu, orang-orang bersama, nak bersama, nak bersama asida wal kufar. Nak bersama. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat, tapi sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu tetap juga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Wallazina ma'ahu, syaratnya asida walal kufar. Buangkan keakuan diri. Itu kufar. Itu kufar yang tak payah kita kaji jauh-jauh, kufar orang kafir ke apa, bukan. Itu jangan kaji dulu, itu di luar. Yang kat dalam kufar dalam diri kita tu adalah hawa nafsu, keakuan diri itu musuh yang paling nombor satu. Kufar tu tadi yang menyebabkan kita tak bersama ataupun tak dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud namanya, kurang lebih maksud ayat, artinya iaitu kefahamannya. Itu jangan sekali-kali kita merasa ada keakuan diri. Ada keakuan diri maka kita tidak bersama dengan Muhammad pesuruh Allah tu. Sifatullah. Sifatullah pun kita tak bersama, tak adalah kita. Mana keakuan diri kan? Maka tu disuruh kita kufar asida, tegas. Tegas tu macam mana tegas? Tegas tu betul-betul kita betul-betul jadikan itu satu peperangan yang hebat. Dan bersungguh-sungguh untuk kita membenci keakuan diri. Tu maknanya tegas. Dia tak ada lagi boleh nak tolak ansur. Kejap lah engkau ada rasa diri sikit lah. Tak ada. Tegas ni istilahnya jangan lagi kau memikirkan engkau tu ada. Tegas lah tu. Tu bukan tegas ni, bukan marah. Bukan garang. Bukan. Tegas ni betul-betul tak nak lagi, tak ada kompromi lagi, nak runding. Boleh tak ada rasa sikit diri kau? Boleh lah. Sikit-sikit tak apalah. Tak ada, tak boleh. Tak boleh diajakkan berunding. Makna tegas asida. Tegas tak mau ada keakuan diri. Baru boleh bersama dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah telah wafat 1000 tahun, tetap Allah Ta'ala kata engkau bersama dengan pesuruhku tadi, sifatku tadi. Tak lain sifatku, aku juga. Dan akan keluar nanti keputusan dia. Dia punya keluar keputusan dia apa bila kita dah telah bersama dengan Rasulullah SAW. Lebur. Apa tanda je? Ruhama'u bainahum. Kita tak ada musuh lah. Dengan orang Islam, dengan orang kafir, dengan Dajjal, dengan iblis, dengan kita sentiasa berkasih sayang. Ruhama'u bainahum. Kita ajakkan berkasih sayang. Dia dengan perangai dia, iblis dengan perangai iblis lah. Sifat dia, watak dia. Kita watak kita macam Rasulullah SAW, watak dia sentiasa rahmatan lil. Jadi kita Ruhama'u bainah, ajakkan, tak pedulilah. Dia boleh dapat hidayah ke, skrip dia macam mana, kita punya skrip tetap ajakkan kasih itu sifat dia. Kalau orang dah betul-betul tenggelam, dia dapat Muhammad tu tadi yang dalam tu, tandanya dia dah memerangi dan Allah anugerahkan kepada dia sifat hilang keakuan diri hingga merasakan Muhammad aja ataupun lebur tidak ada keakuan diri dan tidak ada semuanya melainkan diri keesaannya, maka akan keluarlah Rahman dan Rahim. Dia memandang dengan Rahman dan Ruhama'u, kasih sayang. Macam mana dia nak ikatkan lagi kasih sayang? Naik 5, besok 6, besok 7. Dia meninggikan. Maknanya Allah memberikan dia rasa kasih sayang tu meninggi. Naik 8, besok 9. Hidup dia bahagia dengan kasih sayang ni. Hidup dia bahagia tu. Kasih sayang ni.
Cuba tak ada kasih sayang, perasaan kasih sayang. Kita akan jadi kelang kabut, jadi huru-hara, jadi huru-hara, tak tenteram. Walaupun keliling kita macam Nabi Sulaiman pun, tapi tetap tak tenteram sebab tak ada kasih sayang. Tapi walaupun kita tak berapa nak ada, sederhana, tapi kasih sayang kita dibagi Allah kuat, bahagianya ya Allah, tak terucap kita. Kita dah memiliki segala-galanya. Itu Allah dah bagi kita rasa kasih sayang, dan kita sebarkan kasih sayang tu sekalian alam. InsyaAllah. Saya rasa sampai situ dulu. Minta maaf lah. Terima kasih atas perhatian semua. Dan kita amaliahkan sama-sama ilahun wahid untuk mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya. Dan saya minta maaf sekiranya dalam menyampaikan ada keakuan diri lagi. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.